Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih tuan guru kita Ustaz Abdul Rashid, tim kita Haji Ibrahim, para pegawai takmir, asatizah yang dirahmati Allah. Hari ini kita belajar kitab yang sangat penting, ya. Ringkasan Al-Qawaid Fiqhiyah Al-Ashbah wa Nadhair. Selalunya kalau di Al-Azhar Syarif kita belajar Al-Ashbah ini di peringkat master. Jadi tuan-tuan dan puan bertuah lah, termasuk saya lah bertuah, kerana kita dapat membaca ringkasan dia oleh Imamul Haramain Syafi'iyah, Syekh Abdullah Lahji, dan banyak anak murid dia di Malaysia, di Indonesia, di antaranya Syekhuna Syekh Nuruddin, dia belajar dengan Syekh Abdullah Lahji, dan juga ulama-ulama Arab yang belajar daripada Abdullah Lahji, seorang faqih Syafi'i yang besar, yang meringkaskan kitab Al-Ashbah wa Nadhair. Dan kitab ini dia merupakan kitab yang disebut sebagai istilah kutub at-takharruj, ya, kutub at-takharruj. Apa maksud kutub at-takharruj ini? Kitab yang wajib kita talaqi dengan masyayikh, dan kalau kita faham betul-betul dia membawa kepada pemikiran ulama. So ada tiga kitab yang wajib secara adat lah kepada mutaakhir Syafi'iyah yang perlu dipelajari untuk gaya fikir yang sahih, iaitu Al-Iqna', Al-Ashbah wa Nadhair, dan juga At-Tamhid oleh Imam Isnawi. So kita telah belajar kitab At-Tamhid Isnawi pada tahun lepas, dan kitab ini kita baca balik, iaitu kitab ringkasan Ashbah wa Nadhair, walaupun dia bukanlah keseluruhan dia, tetapi sebagai mukadimah kepada asatizah untuk mendalami, ya. Dan pengalaman saya mempelajari kitab ini dan membaca kitab ini hampir dah 20 tahun, memberi banyak faedah kepada pemikiran, kepada pembentukan minda, kepada cara kita berhujjah, cara kita menulis. Dan saya ada ringkasan buku ni juga, 5 kaedah yang insya-Allah bakal dicetak oleh Jabatan Mufti Perlis. 5 kaedah asasiah di dalam mazhab Syafi'i. Tapi insya-Allah saya akan keluarkan juga 65 kaedah fiqhiyah untuk pada para pelajar syariah untuk mendalami ilmu ini, sebab ilmu ni adalah senjata kepada para ulama dan juga kepada pelajar syariah. Jadi kita belajar, insya-Allah saya akan habiskan 65 kaedah, kerana 65 kaedah ini merupakan 60 kaedah mazhab Syafi'i. Dia merupakan 65 kaedah yang ma'ruf di kalangan ulama Syafi'i yang dipakai dalam penyusunan hukum hakam dan juga fatwa yang terbina di atas ijtihad mazhab Syafi'i. Sebab ijtihad ini banyak aliran. Kita ada ijtihad dalam mazhab Hanafi, kita ada ijtihad dalam mazhab Maliki, kita ada ijtihad dalam mazhab Hambali, kita ada ijtihad dalam mazhab Hanafi. So ini merupakan pemikiran macam mana kita nak berfikir seperti ulama Syafi'i berfikir. Itu target kita. Sebenarnya kita tak nak fikir keluar daripada imam-imam ini. Ya. Kaifa natafakkaru kama tafakkaral ulama. Bagaimana saya nak berfikir, itu persoalannya. Bagaimana saya nak berfikir seperti mana ulama berfikir. Itu adalah satu matlamat kita mempelajari kitab-kitab turas. Kita tidak mahu kita ini berfikir cara yang lain. Walaupun mungkin cara natijah, natijah fiqh kita tu berlainan, tapi bukanlah boleh dapat dalam masa 3 hari ini sebagai satu pengenalan untuk asatizah lain untuk explore lebih mendalam, kerana ilmu ini tulus zaman. Kalau saya baca muqaddimah Imam Suyuti, ya, sebelum kita meneruskan kitab 3 hari. 3 hari ni kita baca kitab ni je. Imam Suyuti kata apa?
Kalau siapa yang ada asbah wa nazair, dia boleh baca muqaddimah. Muqaddimah Imam Suyuti. Dia kata apa? Amma ba'du fa'ilmul fiqhi buhuruhu zakhiratun. ورياضه ناظرة ونجومه زاهرة وأصوله ثابتة مقررة وفروعه ثابتة محررة لا يفنى بكثرة الإنفاق كنته ولا يبلى على طول الزمان عزه وأهله قوام الدين وقوامه وبهم ائتلاف وانتظامه هم ورثة الأنبياء وبهم يستضاء في الدهماء ويستغاث في الشدة والرخاء ويهتدى كنجوم السماء وإليه المفزع في الآخرة والدنيا والمرجع في التدريس والفتية ولهم مقام والمرتفع عن زهرة العليا وهم الملوك لا بل الملوك تحت أقدامهم في حتى raja-raja pun di bawah kaki para ulama ya wa fi tasarif aqwalihim wa aqlamihim hum alladhi idza iltahamat al-harb ajra al-iman ila a'lamihim wa hum al-qaum kullu al-qaumi idza iftaqara kullu qabilin bi aqwamihim. Okey, dia kata apa di sini? Baik, wala amri inna hadzal fanna, iaitu dia bersumpah, iaitu ilmu fiqh ini la yudraku bitamanni, tak akan dicapai dengan berangan. Wala yunalu bisawfa, tak akan tercapai dengan akan bertangguh. Wala'alla, mudah-mudahanlah saya pergi jumpa Syekh sehari ini berkat kita terus jadi alim. Itu bukan ilmu fiqh. Sebab tu kajian sebagian ulama mengatakan untuk menjadi faqih seperti Hasan Dadu mengkaji mesti 17 tahun belajar. Tak apa 17 tahun tu kita kerja campur, tapi mesti tempoh dia, tenor dia 17 tahun. Kalau kita belajar degree tak cukup. Tapi tak apalah, paling kurang ada basic. Tetapi kalau untuk menjadi faqih yang betul-betul faqih, haqqal faqih, tempoh paling singkat 17 tahun. Mana kalau kita start belajar umur 12 tahun, belajar betul-betul lah, ni campur macam-macam. So dalam 30 boleh selesai lah. Walau wa anna, kalau lah aku kalau itu, wala yablughu illa man kashafa an sa'idil jiddi wasyamr. Ilmu ini tidak akan dibuka melainkan orang yang betul-betul berusaha. Dia siting tangan lah. Wa'tazala ahlahu, dan meninggalkan keluarganya. Maknanya dia jarang duduk dengan keluarga dia. Kalau kita jadi family man, memang tak jadi faqih. Tapi kita sekarang ni memang kena jadi family man, tidak orang marah. Dia kata ustaz ni tak ada langsung anak bini. Boleh ada, tapi tak boleh banyak sangat. Sebab dia macam doktor lah. Siapa yang pernah berkahwin dengan doktor, isteri dia atau suami dia memang kena berkorban. Kita tak nak beli doktor tu apa, cuti tak ada langsung. Memang kerja doktor macam tu. Begitu untuk menjadi fuqaha. Selagi mana fuqaha duk manja dengan bini dia, pergi mana pun bawa bini, macam kita lah. Memang tak boleh jadi faqih. Sekali-sekala boleh lah. Tapi kalau kita tadi macam tengah malam pun yang bini, pagi yang bini, bila kita nak mengkaji? Sebab itu kita tengok tokoh-tokoh yang besar, mereka duduk yang bini tapi tak selalu lah. Sehingga Syekh Qaradawi pernah menyatakan, aku menzalimi isteriku sebab tak sempat masa yang bini. Kita ada terlebih lah. Tak syari, duduk yang bini terlebih. MCO 24 jam. Kemudian wasyad dan bi'zah. Kita ni memang puluh semua. Ikat kain tu masuk ada kita puluh semua. Wa khadal bihar, kita selam habis lautan ilmu ini, duduk dia dabu fit taqarrub, mengulang kaji selalu, bukratan wa asila. Pagi dan petang malam hidup dengan membaca dan menulis. Wayansibu nafsahu li ta'lif wa tahriri bayatan wa maqila. Sentiasa menulis artikel, menulis apa dia, jurnal, contoh sekarang jurnal orang panggil. Semangat dia laisa lahu himmatun illa mu'dilatan yahulluha. Setiap isu yang berat dia akan selesaikan. Dia tak akan cari benda yang senang.
Takat bincang pasal wudu 13 rukun itu bukan tugas faqih. Kalau kita bincang bab haid nifas yang biasa-biasa 15 hari, 13 hari, 10 hari itu bukan kerja faqih. Itu mudah sangat. Faqih kata Imam Suyuti, dia cari isu-isu yang berat. Dia baca kitab yang susah. Sebab itu saya pernah sebut, kalau kita nak jadi faqih, bukan kitab fiqh manhaji. Bukan kitab mu'tamad. Perlu kitab-kitab yang macam ni, Ashbah Nazair, Tamhid, Iqna', Minhajul Talibin, Mughnil Muhtaj, Mustasfa. Yang kata ni bukan saya, Imam Suyuti. Jadi kita nak tolak pendapat Imam Suyuti ni susah. Au mustas'abatan, benda yang susah, azad 'alal qasirin, yang susah kepada orang yang malas. Orang kata kitab ni susah ustaz, Ashbah kami baca tak faham ustaz. Kitab Maqasid kami baca tak faham. Itu orang yang tidak ada keupayaan menjadi faqih. Adapun mereka yang ada possibility, yang ada minat dan ada keupayaan, bagi mereka inilah cabaran. Dia tidak suka membaca kitab-kitab yang senang. Macam fiqh sunnah, fiqh manhaji, itu bukan buku dia. Itu bukan makanan dia. Makanan dia kitab. Kalau dalam akidah, kitab Mawaqif. Dia tak baca Aqidatul Awam. Dia tak baca Iljamul Awam. Itu untuk golongan awam. Tapi dia baca kitab Mawaqif, Syarhul Maqasid, At-Tahdzib. Benda-benda yang dia cari kitab-kitabnya orang lain tak baca. Nahu dia baca Ibnu Aqil, Mughnil Labib, Syarh Syafiyah, Al-Kafi. Ini sebab tu Imam Suyuti dia explore benda-benda ni. Ayartaqi ilaiha wa yahulluha, dia menyelesaikan isu tersebut. Dia tinggi lagi daripada golongan yang biasa. Yuraddu alaihi wa yarud, dia dikritik dan dia mengkritik. Ini sifat faqih, penulisan dia akan dikritik, kemudian dia jawab balik. Pandangan dia akan dikritik, kemudian dia jawab balik. So kalau kita punya pandangan tak dikritik, maksud dia kita orang tak pandang. Tapi bila kita bagi pandangan, orang mula kritik dan kita jawab balik, itu adalah simatul faqih. Itu di antara orang kata apa? Muqaddimah yang sangat penting. Kalau siapa baca Ashbah Nazair, dia akan tengok muqaddimah tersebut. Jadi berpandukan kepada kaedah ini yang disebut oleh Imam Suyuti, kita sama-sama lah. Walaupun kita khilatul bid'ah, bekalan kita sikit, tapi kita kena berusaha mengeluarkan diri kita daripada kelemahan kepada kekuatan. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Jadi kita kena baca buku-buku macam ni, walaupun kita tahu, ustaz, orang tak tanya pun, biarlah orang tak tanya agak, orang tak mau mengaji, kita sendiri kena bekalan kita mesti kuat. Dan akhirnya cara fikir kita lain, kita lebih terbuka. Sebab kata Syekh Ali Jumaah, makin belajar banyak tentang metodologi, pemikiran kita sentiasa terbuka. Kita boleh mendengar kata-kata orang, kita boleh bersedia mendengar perubahan. Tapi kalau kita tidak membaca buku macam ni, kita sentiasa rigid, jumud dan sempit, akhirnya kita tak boleh melakukan apa-apa sumbangan. So, kita baca buku ni 3 hari, ada 65 kaedah. InsyaAllah kita akan cuba habiskan dengan penerangan yang ringkas, kemudian kita buka soalan lah. Kita ambil dulu muqaddimah Syekh Abdullah Lahji sebagai tabarukan dan mengenal manhaj dia. Pada muka surat 5. Jumpa? Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in bada'an wa khatman alhamdulillahilladzi assasa qawaid al-ahkam. Secara asasnya yang membina qawaid ini adalah Al-Quran Al-Majid. Sebab itu manhaj, kalau kita boleh explore Al-Quran, kita akan mendapati puluhan ribu manhajiyah. Manhajiyatul kaun. Dalam Al-Quran ada manhajiyatul kaun, manhajiyatul aqli, manhajiyatul fiqhi, manhajiyatul thaqafah, manhajiyatul hadarah, manhajat fi bina'il insan, fi bina'il bunyan, fi bina'il bi'ah.
manhajatul akhlak, manhajatul afkar, manhajatu apa dia ma'al akharin, berinteraksi dengan orang bukan Islam. Beratus-ratus metodologi yang kita boleh keluarkan manhaj daripada Al-Quran. Tapi malangnya umat Islam tidak membaca Al-Quran. Oh, ini di antara juga kegagalan kita. Lepas tu ulama-ulama yang besar mereka cuba mengeluarkan seperti Syekh Taha, Syekh Al-Qardari, manhajiah yang ada dalam Quran. Bukan setakat dalam kaedah fiqh tadi, qawaidul Quran itu sendiri. Seperti kalau kita manhajiah ma'al akharin wa qulu linnasi husna, dan kita metodologi kita berinteraksi dengan orang lain daripada kita bercakap dengan baik. Tak boleh cakap kasar. Wa qulu linnasi husna, bercakap dengan bahasa yang lunak. Fa'fu anhum wasfah, kena maafkan mereka. Dengan musuh ni manhajnya bermaafkan. Dia tak boleh perang. Kalau perang dia akan perang ni. Tengok Rusia dengan Ukraine. Bila dia tak maafkan, berlaku peperangan. So manhajatul Quran, Rasulullah diajak oleh Al-Quran sendiri ialah fa'fu anhum wasfah. Dengan orang bukan Islam, maafkan mereka dan berlapang dada. Kalau dengan musuh kita tak berlapang dada, kita tak boleh nak berdakwah. So, tapi manhaj itu perlu kepada usaha yang berlipat ganda. Yang disebut sebagai manhajiatul Quran. Dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala asaskan sebahagian dia adalah qawaid al-ahkam. La dara wa la dira. Dia daripada Quran. Wa la tulqu ila tahlukah wa la tufsidu fil ardi ba'da islahha. Semua dia adalah kaedah-kaedah yang membawa kepada kaedah yang kita selalu sebut la dara wa la dirar. La tudara bi walidha wa la bi waladih. Semua kawaid ini diasaskan oleh Al-Quran. Bukan diasaskan oleh ulama. Cuma ulama itu dia iktisyaf saja. Ala masalihil anam. Sebab itu Tuhan sebut apa? Wal ardu wada'aha lil anam. Itu kaedah dah. Bumi ni jangan kita dah sebut bumi ni orang Islam punya. Itu salah. Salah orang Islam fikir. Bila dia fikir bumi ni orang Islam punya, itu yang berlaku peperangan. Para sahabat faham bumi ni bukan milik orang Islam, milik Allah dan diberikan kepada semua orang. Maka mereka tak pernah ada pas. Konsep itulah yang menggabungkan la ikraha fiddin. Sebab bumi ni Tuhan bagi pada orang kafir, pada orang Islam, separa semua ada munafik semua. Maka diadakan qawaid. Berinteraksi dengan orang munafik. Kita ni, muskilah kita tak pernah membahaskan berinteraksi dengan golongan-golongan yang bermasalah. Rasulullah di Madinah telah mengasaskan qawaid berinteraksi dengan golongan munafiqun. Sama seperti orang Islam. Tanam pun diperburan orang Islam. Ini qawaid Quran. Sebab itu kita sekarang ni, kalau makna dia kalau kita rajin, kita boleh baca Al-Quran. Tapi kena talaqi lah. Saya ada pengalaman sedikit, saya belajar dengan Syekh Taha Jabir Al-Wani. Manhajatul Quran tu yang ada idea sikit. Kami belajar dari dekat setahun. Mengeluarkan kaedah-kaedah Quran. So ilmu ni sangat lebih lazat daripada mengaji qawaid fiqhiyah. Tapi itu bukan marhalah-marhalah sekarang ini. Kerana itu memerlukan kepada juhud, memerlukan kepada liqa'at, memerlukan kepada tadabbur Quran, memerlukan kepada ulama yang mutamakinin, kepada kekuatan lughah Arabiyah, qawaid usul, mantiqi, falsafah, banyak benda yang kita kena explore. Namun alhamdulillah kita ada dalam Quran. Asal tidak sebut saja apa saja yang nak, dalam Al-Quran ada jawapan. Tibayanan li kulli syai'. Yang ini yang kita explore. Saya tak kata saya explore semua, tapi saya nampak tajalliat qawaid kehidupan itu ada dalam Al-Quran. Qawaid ta'amul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul bersama yang murtad, ta'amul bersama munafiqun, ta'amul bersama dengan kawan, ta'amul ma'a bi'ah, ta'amul ma'al hayawanat, ta'amul. Tuhan kata apa? War'au an'amakum, peliharalah binatang ternakan kamu. Subhanallah. Itu manhajnya tu. Kita berta'amul dengan lembu, bukan kita bunuh dia, tapi kita ternak dan kita sembelih dia. Manhajatul Quran, tapi yang itu memerlukan asatizah kena talaqi dengan para masyayikh yang besar-besar lah. Saya untuk peribadi saya buatlah, tapi
Kalau asatizah explore manhajiatul Quran, subhanallah, tak akan kehabisan. Tengok macam mana Al-Quran menceritakan Nabi Sulaiman berta'amul dengan semut. Semut ni lari, dia bercakap, ni Sulaiman tentera nak pijak kita ni. Ta'amul yang, orang kata interaksi yang luar biasa. Tapi ilmu ini perlu kepada kekuatan yang begitu banyaklah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabil kiram. Ini beza kita dengan Syiah. Syiah dia tak sebut sahabat. Dia sampai wa alihi saja. So kita harap asatizah dalam guru takmir tak ada Syiah lah. Kalau ada tu pun sebut juga sahabat. Pupuk ada Syiah Zaidiyah kita tak tahu. Amma ba'du fayaqulu al-faqiru ila afillahi al-bari Abdullah Ibnu Sa'id Muhammad Ibadi Al-Lahji Al-Hadrami Al-Shijari. Orang Yaman ni dizalimi sebenarnya. Yaman ni fiqh semua di Yaman, tapi dizalimi mereka ni. Al-Imanul Yaman wal Hikmatul Yamaniyah. Al-Fiqhul Yaman. Betul. Fiqh Yaman ni kalau kita baca kitab Subulus Salam, Nailul Awtar, kitab Al-Bayan Imrani, mereka mempunyai kelebihan dari sudut penghujahan yang sangat kuat. Cuma kita jarang untuk mempelajari fiqh-fiqh Yaman yang ulama. Zaman moden ni tak ramai, tapi ulama subhanallah ajaib. Tapi sekarang ni ulama mereka ajaib, banyak lagi yang ajaib. Seperti Al-Imam Mujtahid Imrani, dia meninggal dah 2 tahun lepas, mujtahid mutlak. Tapi dia mazhab Zaidiyah. Dia Zaidiyah. Imam yang besar. Cuma kita di Malaysia ni, apa nama dia, Yaman kita, apa nama dia tak datang dalam bentuk fiqh. Sekarang datang dalam bentuk tasawuf pun okey. Tapi kalau kita dalami fiqh mereka, masya-Allah, sangat bagus. Inna fannal qawaidi azim. Ilmu ni sangat besar. Bihi tatadarrabun nafsu. Dia nafsu ni dia bukan nafsu orang kata apa hak kita bincang al-amara al-lawamah tu. Ini dia punya potensi. Makna mushtarak. Potensi diri ni terlatih bila belajar kitab ini. Fi ma'akhidh dzunun, untuk mengenal dalil-dalil fiqh. Az-dzunun ni rujuk kepada fiqh lah. Ma'akhidh tu maksud adillah. Al-ma'khadh. Wa madarikil ahkam, dalil lah. Madarik jamak kepada mudrak ataupun madrak. Ada 2 qiraatan. Mudrakun atau madrakun. Wa wal asasu lil fiqh. Kaedah ni asas kepada fiqh. Dalil lah asas. Huwa alladhi huwa ilmul halal wal haram. Fiqh ni adalah mengenalkan kita halal dan haram. So ini satu benda yang sangat besar. Wa hajatun nas ilaihi daruriyatun. Keperluan untuk mengenal fiqh adalah sangat penting. Kategori adalah daruriyah. Ini termasuk di dalam daruriyatut ta'lim. Walaupun dari sudut awalnya ta'lim ini nampak seperti hajiah, tapi dia ranking dia adalah daruriyah, seperti makan juga. Kerana dia menjaga hifzul aqli. Dan di antara hifzul aqli ini adalah medan ta'lim wa tadris yang disimpulkan dalam manhajiatul qiraah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lepas tu kita cadang kepada guru takmir, insya-Allah bulan Ramadan ini kita cuba lancarkan bulan Iqra. Bukan setakat kita qiraatul Quran, tetapi qiraatul sunnah, qiraatul kutub. Saya rasa kalau ada Ustaz Kamrul Zaman, nanti kita boleh bincang balik. Mesti melancarkan bulan bacaan untuk guru-guru takmir. Guru takmir misalnya 1 bulan 1 kitab. Kita alhamdulillah di zon utara kita lebih daripada 1 kitab lah kita baca. Kita nak setahun saja guru takmir baca 15 hingga 30 kitab. Akan berlaku perubahan dalam dakwah. Dia beli kitab RM900 itu RM100 setiap bulan untuk beli buku. Dan di situ akan berlakunya perubahan kepada dakwah kita. Macam Datuk Syamsuri cerita itulah. Kita tak mau jadi penceramah-penceramah pelawak.
Datuk Syamsuri dah tegur lah. Masjid pun jangan panggil. Ustaz mana yang paling banyak buat lawak? Jadi ketugas Datuk Syamsuri tu kita ambil perhatian, ya. Qala la farqa baina khawasim wal awam. Ilmu fiqh ni semua perlu. Ulama pun perlu, orang awam pun perlu. Sebab itu kalau ikut Tok Guru kita lama lah, khususnya dulu Allahyarham Abdul Rahman Al-Jarumi, Syekh Idris Jarumi, yang saya dengar lah, belajar fiqh dulu. First belajar fiqh dulu. Hatta Mustafa Zarqa pun kata, nak ajak orang, ajak fiqh dulu. Jangan ajak tasawuf dulu. Ajak fiqh dulu. Lah ni belajar tasawuf dulu. Itu yang fiqh terabak tu. Semua nak fana. Alam buana, alam fana. Itu yang keluarnya banyak-banyak cerita-cerita pelik. Sekarang ni cerita pelik sangat banyak. Dan orang suka cerita pelik. Kalau kita cerita kitab jadi orang tak suka, ustaz ni biasalah akademik. Ustaz cerita yang pelik sikit. Ustaz ada mimpi tak? Saya tu adalah mimpi. Mimpi apa? Mimpi saya berlakon lah. Nak cerita ke orang tak gamak. Saya jadi pelakon. Tak apa. Tak ada apa yang pelik lah. Tapi tak, ustaz, saya mimpi yang lebih hebat lagi. Semua bukan mimpi ni. Mimpi saja. Sedangkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mimpi bukan hujjah. Hatta kalau mimpi Rasulullah SAW kata, bini kita dijatuh talak pun talak tak jatuh. Itu ijma' para ulama. Dalam kita iqna', dalam kita fiqh Syafi'iyah ada sebut apa? Kalau seseorang lelaki itu mimpi Rasulullah SAW, Rasulullah kata kepadanya, kamu telah menjatuhkan talak kepada isteri kamu. Talak itu tidak jatuh. Ini qawaid ahkam. Mimpi disimpan, bukan disebarkan. So kita tidak bersama dengan aliran-aliran yang tenggelam dalam ilmu mimpi. Kita tenggelam dalam ilmu kitab. Kerana kitab ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tadi? Wa masailuhu ghairu munhasiratin. Fiqh masalah tak akan kehabisan. Pada tahun 1000 Hijrah, ulama telah merekodkan. Fiqh telah direkod sebanyak 1.200.000 hukum hakam. 1.200.000 hukum. Itu tahun 1000 Hijrah lah, 1443 Hijrah. Kita bincang fiqh 30 benda ya. Sedangkan fiqh ada berapa? 1.200.000 hukum. Sekarang ini lebih daripada 5 juta. Main-main cerita yang tu lah, tak apa kita ceritalah benda yang baru. Pasal apa cerita benda yang lama juga, sekali-sekala okeylah. Kita mesti ada advance. Wa furu'uhu wasi'atun. Dia punya perbahasan furu' dia sangat luas. Bayangkan kita sekarang ni kita ada fiqh pelancongan. Kita ada fiqh pembangunan. Kita ada fiqh laut dan udara. Kita ada fiqh kemanusiaan. Kita ada fiqh perubatan. Kita ada fiqh sukan. Kita ada insurans. Kita ada takaful. Kita ada politik. Kita ada apa orang kata apa, diplomasi. Kita ada peperangan. Wabah Zuhaili tulis kitab peperangan ada 800 muka surat, 8 mazhab. Termasuk 5 undang-undang kanun negara. Kita tak explore. Syekh Qardawi tulis buku Fiqhul Jihad 1400 muka surat. Ada 8 mazhab. Kita tak explore. Jadi fiqh ni terlampau banyak. Belum lagi kita fiqh pentadbiran, melibatkan rasuah, melibatkan pelantikan, melibatkan hadiah, melibatkan. Fiqh tentera, fiqh polis, fiqh bomba, fiqh hutan, fiqh binatang.
Itu yang dikatakan furu'uhu wasi'atun, sangat luas. Muntasyiratun, tersebar. Wa innama tubbatu bil qawaid, dia dapat diikat dengan kaedah fiqhiyah. Fakanat ma'rifatuha wal i'tina'u biha min a'zamil fawaid. Pengambilan berat dengan belajar dan mengajar adalah faedah yang paling banyak. Walidzalika asyara fadilatul mudir, dicerita mudir dia lah di sekolah menengah dia Saudatiyah. Ala hadzal 'abdil faqir bi idahi qawaidil fiqh ma'lumah, untuk terang sedikit dan ringkaskan untuk pelajar. Buku ni saya dia ajak dalam peringkat sekolah menengah tapi zaman dululah. Wa ja'alaha nathran badalan an kauniha manzumatan. Dulu ada ulama Al-Ahdali dia jadikan syair dan disyarahkan oleh Syekh Yasin Fadani rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid Janiyah, ada 2 jilid. Syair asbah dijadikan syair. So Syekh ni diminta jangan buat syair. Syair ni orang payah nak faham. Buat nathran, cerita tulisan cara bukan syair. Ma'a dhammi ziyadatin, buat tambahan sedikit, min kutubil ulama'i al-qadat, daripada ulama-ulama yang memimpin, ulama-ulama yang atas seperti Suyuti. Taqarru biha a'yunut talibin, mata-mata orang yang belajar ni seronoklah. Wa tartahu ilaihi anfusur rahibin, orang yang minat asal lega baca buku ni, sebab asbah seperti ditunjukkan dia tebal, ya. So kita ini sebagai ulama hafal habis, ya. Dikatakan Syekh Ali Jumaah hafizahullah hafal kitab Al-Ashbah wan Nazair ini. Baik. Salikan maslak al-ikhtisar, buku ni ringkas pun ada dia 200 lebih muka soal lah. Tapi asatizah kalau hafal buku ni insya-Allah ada malakah fiqhiyah. Kitab ni kata guru saya, bila kita baca hafal terus. Ingat tak ingat kira lain. Macam mukadimah dia ni kan, kita hafal. Sangat berfaedah. Kalau untuk penceramah, dia jadi bahan ceramah. Boring kan? Cukup sejam. Ustaz, hafal 2 muka surat ni, ceramah 2 jam. Khasyatal malal min al-ikthar, takut boring lah orang baca. Fa ajabtul matluba wa as'aftu bil maghrub, aku pun tunaikan hajat dan aku puaskan hati orang yang benda yang diminati di kitab ni diminati, cuma berat, jadi saya ringkaskan. Fa haitsu sarahtu bi nahwi qala syarih fal murad bi syarih al-manzumah al-aslu, iaitu al-faqih al-allama waliyullah Syekh Abdullah Sulaiman Al-Jarhazi, bijim maftuhah farra sakinah jar hazi, wa fa maftuhah ha, fa zai maksura, jadi baca dengan z, akhirha muthannah tahtiyah al-yamani al-zabidi al-mutawaffa sanah 2201 rahimahullah ta'ala. Wa haitsu sarahtu bi nahwi qala Suyuti fa huwa Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, ya. Asyut, ya, di Mesir. Maqam dia ada di Qahirah. Kalau siapa yang duduk Mesir memang kita rajin ziarah maqam Imam Suyuti rahimahullah. Taghshahu rahmatullahi alaihi taghshahu wal muradu min dzalika ma katabu fil ashbah. Jadi kitab ini diambil daripada kitab Ashbah wan Nazair. Wan naqlu an rihima biwasitha illa al-qalil famin tatabu'in nadhar al-qalil wa inda at-tamami ja'altul wisam idah al-qawaid al-fiqhiyyah li tullab al-madrasah as-sawlatiyah. Jadi dia kata penukilan semua berdasarkan kitab Ashbah juga. Melainkan sedikit saja saya sebut. Yang lain semua wasithah Ashbah wan Nazair. Dan juga pembacaan induksi secara yang kecil ini, dan saya namakan tajuk dia adalah idah al-qawaid fiqhiyyah. Walaupun kitab ni ditulis untuk pelajar sekolah salatiyah di Mekah,
tetapi manfaatnya kepada seluruh alam. Manfaat dia kepada seluruh alam. Rahimahullah rahmatan wasi'atan. Wa yashtamilu ala muqaddimatin, ada beberapa muqaddimah, wa thalathati abwabin wa khatimatin. Ila akhir, wa ana as'alullaha ar-rauf ar-rahim an yanfa'a biha kama nafa'a bi asliha al-nazim wa an yaj'ala jam'ilaha khalisan wa wajhil karim wa sababan lil fawzi bi jannatin na'im innahu waliyyu kulli khairin wa mutawallihi wa huwa dzul fadl azim wa hadha awanu syuru'i fil maqsudi bi'aunillahil maqsudi. So ini mukadimah sangat penting pasal apa dia tulis untuk student. Jadi sangat bagus kita baca dan kita hafaz kerana dia mempunyai mukadimah. Sebab Ashbah Nazar ini besar. Dia ada bab-bab usul fiqh, dia ada bab-bab ilmu furuq. Jadi dia hanya tumpu kepada kaedah fiqhiyah saja. Kalau kita baca Ashbah, ada ilmu-ilmu yang lain yang dibahaskan seperti furuq fiqhiyah, kemudian ashrun masalah ahliyah. Itu masalah qawaid usuliyah seperti al-jahlu, al-nisyan, al-ikrahu, ataupun kita namakan sebagai nazariyat. Nazariyat ahliyah. Itu dibincangkan dalam undang-undang, dipanggil apa? Legal capacity. Orang gila, orang sakit, orang stres, itu dibincangkan dalam Ashbah Nazar. Dan kita tak nak bincang, kita nak tumpu kaedah fiqhiyah, teori yang mengumpul hukum hakam. So kita tengok di sini pada muka surat 9. Tuan-tuan boleh baca cerita kronologi kitab penulisan ini diambil daripada ulama Hanafi. Dia kumpul 17, dapat kepada ulama Hanafi pada Harawi dapat 7, kemudian sampai kepada Imam Qadhi Husain dia kumpul jadi 4. Ini kronologi dia. Sejarah kaedah fiqhiyah dia berlainan sedikit, dia asal daripada Hanafi. Kalau usul fiqh kita pegang. Namun yang mengelokkan dia adalah Imam Suyuti. Dia kembali kepada Syafi'iyah juga. Kalau kita baca Ashbah Nazair, Imam Ibn Nujaim, dia punya penulisannya tak sekuat penulisan Imam Suyuti rahimahullah. Pembincangan misalnya ad-daruratu tunazzalu manzilatal al-hajah tunazzalu manzilatul darurati ammatan kana aw khassatan, itu tak dibahaskan mendalam oleh Imam Ibn Nujaim, tapi Imam Suyuti dia bahas secara mendalam. So kita tengok ada benda-benda yang kelebihan Ashbah Nazair Suyuti terhadap kitab Ibn Nujaim dan juga Imam Subki. Imam Subki dia punya kaedah dia tidak mencerminkan qawaid mazhab yang muktamad. Sebab Imam Suyuti ni dia ada pandangan dia sendiri, dia Syafi'i tapi dia mujtahid mutlak. Dia ada pandangan dia sendiri. Seperti Imam, kalau kita tengok tabaqat Syafi'iyah, Imam Subki ni dia menggunakan Sadu Zara'i sebagai dalil. Adapun kita tidak menggunakan Syafi'iyah. Kalau kulihal, ulama Syafi'i hampir bersepakat kitab ini lebih aula diajar berbanding kitab Imam Subki. Sebab tu ulama pilih kitab Imam Suyuti rahimahullah. Itu contoh asal usul lah kan. Kalau asatizah nak mendalami boleh rujuk banyak buku tesis dan sebagainya. Kalau kita contoh yang tu tak masuk topik kita tu, untuk baca sejarah ya. Okey. Qala al-Qadhi Abu Sa'id falamma balagha al-Qadhi ya Husainan. Qadhi Husain kita telah sahib matan Abi Syuja'. Matan Abi Syuja' yang menulisnya adalah Qadhi Husain. Dan kalau kita baca kitab-kitab syarah, qala al-Qadhi, maksud dia penulis matan Abi Syuja'. Dia mujtahid. Sebab itu kalau kita baca matan Abi Syuja', ada pandangan yang bukan muktamad daripada mazhab Syafi'i. Seperti mabit di Muzdalifah dianggap sunat. Kita mabit di Muzdalifah adalah wajib. Tetapi dalam matan Abi Syuja' kalau siapa hafal, mabit di Muzdalifah adalah sunnah. Jadi siapa yang terlepas, siapa yang orang kata keluar awal daripada Muzdalifah sebelum pukul 12, tak kena apa-apa dam. Dan pendapat ini diguna pakai ketika mana berlaku kesibukan yang dahsyat oleh sebahagian asatizah kita di Mekah masa musim haji. Kadang-kadang bah tu mewah. Tak ada duk habis bah dah. Kalau tak ada bah terlepas. Dan itu soalan-soalan yang ditanya. Kita tengok subhanallah pendapat walaupun dia bukan muktamad tapi dia menyelesaikan masalah haus biru orang di tanah haram. So itu pendapat ulama ini,
walaupun kadang-kadang tak popular di satu zaman, membantu orang ramai di zaman lain. Jadi setiap pendapat ulama sangat dihargai. Kita tak boleh nak buang macam tu saja. Padahal kalau tidak ada pendapat Imam Abi Syuja' ni banyak problem kepada orang jemaah-jemaah haji. Zalika radda jami'a madhhab Syafi'i ila 4 qawaida. Nah, ini belum sempurna lagi 4. Dia daripada 7 itu 17 dapat 7, 7 jadi 4. Apa kaedah dia? Al-yaqin la yazulu bisyak, al-masyaqqatu tajribu at-taysir, ad-daru yuzalu, al-'adatu muhakkamah. Ini cerita dia. Bila kita faham cerita dia senang. Jadi 4 dulu. Imam Subki dalam Jalmul Jawami' dia masukkan jadi 5. Dan ada syair dia. Qala ba'dul mutaakhirin fi kauni hadil 4 da'aima. Da'aimal fiqhi kullahu nazarun. Kata sebagian ulama, kalau kita kata 4 ni merupakan tiang seri fiqh, ada pandangan terlemah lah, nazar. Nazar ni kalimah kepada tak apa nak setuju pandangan yang kata macam tu. Fa inna ghalibahu, kerana banyak fiqh la yarji'u ilaiha illa biwasitati takallufin. Sebab kebanyakan dia terlampau takalluf. Benda tu tak berkaitan pun nak masukkan juga. Itu kadang-kadang berlaku. Kita cuba puasah. Orang kena kata puasah juga nak masuk dalam benda tu. وضم بعض الفضلاء إلى هذه قاعدة خامسة وهي الأمور بمقاصدها yang kita akan uraikan nanti. Laqad sallallahu alaihi wasallam inna ma'malu binniyat wa qala buniyal islamu ala 5 wal fiqhu ala 5. Dia qiyas. Kalau Islam pun ada 5, fiqh pun kena ada 5. Tapi kadang-kadang ni dia punya qiyas ba'id ya, qiyas ba'id. Qala 'allai wa hasan jiddan. Elok dia kata bagus ni 5. Laqad qala Imam Syafi'i rahimahullah yadkhulu fi hadzal hadits thuluthul ilmi. 1/3 ilmu mengguna pakai hadis ini. Sebab tu matan arba'in 42 hadis itu saya rasa sayugia semua imam-imam hafal. Asatizah hafal. Tak hafal pun hadam. Sebab itu Imam Nawawi telah membuat editing semua masalah Islam ni pada 42 hadis itu. Makna dia paling kurang asatizah kena mengajak matan arba'in di semua surah. Sebab di situlah masyarakat kenal Islam. Bermula dengan hadis niat, kemudian hadis Jibril, al-iman, al-islam, al-ihsan. Kemudian bunyi Islam al-khamsin. Kemudian apa dia, kullu bid'atin dhalalah. Man ahdatha fi amrina hadza laysa minhu fa raddun. Hadis makan, kepentingan makan yang halal, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun, sampailah hadis taubat. So ini satu benda yang penting untuk kita ajar masyarakat. Kita mesti ada innovation, mentajdid bahawa perubahan masyarakat dengan ilmu bukan dengan cerita. Ini fakta dan data. Bukan saya kata ulama yang buat kajian perubahan. Al-hallu bil ilmi. Solusi dengan ilmu. Itu slogan guru takmir. Penyelesaian ilmu. Ilmu ni merangkumi Quran, sunnah, data, sains, semualah. Tak mau mimpi. Mimpi bukan ilmu. Al-Imam Nasafi dalam risalah Nasafiyah ada. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia kata apa? Al-ilhamu, termasuk mimpi. Laisa dalilan fi sihhat. Laisa dalilan fi sihhat. Ilham dan mimpi bukan dalil untuk mensahkan apa-apa hukum. Ini kitab yang menjadi di antara rujukan utama dalam akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Walaupun Nasafi ini dia Maturidi, tetapi dia tidak lari daripada manhaj kita. Mimpi ni kita sembang untuk motivasi. Tak apa. Tapi perbahasan hukum hakam, perbahasan untuk mendatakan jangan guna mimpi. Kalau untuk motivasi saya semalam pergi Mekah teringat, itu tak apa. Teringat Mekah, tak apa. Saya mimpi ayah saya kena apa? Kena baca doa. Ya, setakat tu okeylah.
Ini ada orang tanya saya, Ustaz, saya mimpi. Oh, apa takwil dah? Saya tak, yang tu tak tahulah. Kita bukan Nabi Yusuf As-Siddiq. Kita orang biasa saja. Tapi saya cerita kongsi sikit di radio dulu. Ada orang tanya saya, Ustaz, satu hari saya mimpi Ustaz. Apakah maknanya? Saya pun jawab pendek umur, marah dia. Dia mimpi saya pendek umur lah. Bukan ada fadilat apa. So, kita kena latih masyarakat jauhkan daripada tafsiran mimpi. Sebab tak membina apa-apa pun. Kalau kita belajar kitab Iqna' Minhajul Talibin, Imam Nawawi tak masuk satu pun perbahasan mimpi. Tak menunjukkan mimpi bukan dia af'alul mukallafin. Kita bincang fiqh, kitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin ataupun al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adilatah tafsiliyah. Bila kita baca benda tu daripada bab taharah, ada tak bab al-manam? Tak ada. Satu je. Perbahasan manam, mimpi, keluar yang mani. Itu je. Yang lain tak ada. So kita ambil berat apa yang dia ambil berat oleh para ulama kita. Okey, selesai perbahasan tersebut, kita tengok qala ba'dul mutaakhirin, tuan-tuan boleh baca. Kita tengok qala ba'dul mutaakhirin i'lam anna lahum fi wad'il qawaid tariqain. Dalam meletakkan kaedah fiqhiyah ada dua. Okey, cara. Satu untuk pakar, satu untuk orang awam. Al-ula an yad'a al-qawaid allati tu'inu al-mujtahida 'ala istinbat al-ahkam min masadiriha. Wa hiya kitab wa sunnah, ijma' qiyas, hadha huwa musamma bi usul fiqh. Ini qawaid istinbat, nama dia usul fiqh. Insya-Allah nanti kita akan baca kitab at-tanqih ataupun kitab Jamul Jawami' dalam usul fiqh. Dan saya harap asatizah semua bila kita buat kelas ni ambil inisiatif untuk baca lagi, untuk mendalami lagi, sebab dia akan membantu asatizah, bukan siapa-siapa dapat untung. Asatizah sendiri yang akan dapat untung. Ittilaq, mendalami lagi. Wa kana awwala man wada'a khitat al-bahsi fi imamuna Asy-Syafi'i yang kita sebutkan tadi. Ilmu ini ilmu usul fiqh yang letak Imam Syafi'i rahmatullahi taala wa ridwanihi fa sannafa kitabahu risalatan. Insya-Allah kalau kita ada masa hujung tahun ni kita ambil sedikit kitab risalah pada mukadimah dia. Kita baca. Kita sebagai mazhab Syafi'i menzalimi Imam Syafi'i kerana tak baca dua kitab. Itu risalah dan kitab. Kena baca. Walaupun ala sabili tabarruk, walaupun hanya paling kurang untuk tabarruk. Ada seorang ulama Mesir nama dia Syekh Jadur Rab. Guru kepada semua ulama di Mesir di zaman dia. Dr. Abdul Aziz Hanafi mengaji dengan dia. Jadur Rab. Suatu ilmu Dr. Aziz Hanafi rahimahullah mantap. Di zaman dia tak ada khurafat di Kedah. Masa Dr. Aziz Hanafi ada di Kedah, siapa pun tak berani nak buat benda-benda pelik. Gunung Jerai pun tak ada. Setelah kematian, wafatnya Syekhuna Dr. Abdul Aziz Hanafi, di Kedah macam-macam berlaku. Sebab orang tak berani dengan dia. Dia hujjah. Syiah pun tak berani dengan dia. Meninggal ulama besar macam Dr. Aziz Hanafi ni, semua orang naik kepala. Dr. Aziz Hanafi ni dia jenis, saya duduk dengan dia lama. Siapa salah rekod tu? Jadi tak tunggu dah. Kata, Fawad, bagi mutu ustaz ni kan? Kita pun bagi rekod tu. Dia tak tahu-tahu dah. Itu panggil Dr. Aziz. Tak kira ulama besar, ulama kecil. Sebab dia belajar dengan siapa? Jadur Rab. Jadur Rab ini membaca kitab selama 30 tahun. Bukan baca tiga hari macam kita ni. Kita tiga hari, tak tahu lepas tu baca apa pula. Baca FB ya kita kan. Jadur Rab rahimahullah 30 tahun membaca kitab tanpa jemu. Dan Asbah Nazair ini dia hafal. Ni Asbah Nazair. Dan Dr. Abdul Aziz Hanafi belajar Asbah Nazair dengan Jadur Rab. Jadi Dr. Aziz Hanafi ni ulama yang mutamakin. Kita tahu dulu di radio, di seminar-seminar. Orang kata apa, dengan lurah dia, pengalaman dia. Pendek kata orang tak berani nak berhujah dengan dia.
Meninggalnya Dr. Aziz Hanafi, meninggal habis kekuatan haibatul ulama yang ada pada zaman sekarang. Sebab itu ulama ni dia tak sama mati seorang mai yang lain mungkin ada ilmu tapi haibah tu tak ada. Dr. Aziz Hanafi ni kita kalau nak cakap depan dia tak boleh. Memang kita akan rasa gerun. Bukan dia tumbuk kita. Bukan dia pukul kita macam gangster. Dan dia pun tak ada kuasa. Bukan dia pegang kuasa datang kita masuk penjara. Tapi kita rasa gerun. Salah memang pun. Itu Dr. Abdul Aziz Hanafi. Rahimahullah, kita mendoakan sebab saya dengan dia lama. Ada anak murid dia yang lain. Tak Syukri dan sebagainya yang jadi khadam dia. Kami baca kitab Asybah ni di rumah dia ni. Tapi dia sangat mutamakin. Cuma dia penghujung tu dia sakit. Jadi dia ingatan kurang. Tapi pada zaman muda dia, subhanallah, dia punya kependekaran ilmu dia tu, saya rasa satu Malaysia mengiktiraf kehebatan dia. Jadi kita kena baca kitab Risalah dan kitab Al-Um. Wa tabi'ahu kullu man jaa'a ba'dahu min ulama'il madhahib al-ukhra. Ulama lain pun ikut kitab Risalah sampai Imam Ibnu Aqil dalam kitabnya Al-Wadih fi Usul Fiqh. Ada 8 jilid. Yang anehnya kitab Al-Wadih ni tuan-tuan dan puan-puan, yang tahqiq kitab dia nama dia George, seorang orientalis di Jerman. Dia sonok dengan kitab-kitab ulama kita. Dan saya tengok tak ramai ulama baca kitab dia Al-Wadih, khususnya di Malaysia. Tetapi George ni orientalis. Ustaz Syahri dia orientalis, tak masuk Islam. Dia suka baca kitab ulama Islam. Itu saya cakap, apa pasal orang kafir ni dia suka kitab orang Islam? Rupanya kitab itu kitab berfikir. Memang dahsyat. Ada kitab jadal, kitab munazarah. Dalam kitab usul itu ada bab munazarah, ada bab jadali, ada adabul khilaf. Macam-macam dalam tu. Orang putih boleh buat kajian. Dia kata apa? Kana innal imam Asy-Syafi'i rahimahullah abul usul wa ummuh. Ini penyaksian daripada ulama besar mazhab Hambali. Dia kata Imam Syafi'i ini bapa usul dan ibu usul fiqh. Habis. Kalau bapa saja mungkin mak ni imam lain. Tapi Imam Syafi'i ini dia cover dua-dua. Dia bapa usul fiqh, dia ibu usul fiqh. Kalau kita sebut Tun Razak bapa pembangunan, ibu dia siapa dia? Mesti ada ibu dia. Tapi usul fiqh jangan cari ibu lain. Dialah bapa, dialah mak. Kalau ulama Syafi'i bagi pengiktirafan, orang kata ta'assub. Tetapi yang kata ini adalah ulama besar di dalam mazhab Hambali. Jadi ini membuktikan kitab Risalah dia ada 3 juzuk, kita perlu baca dan pelajari. Saya harap semua asatizah beli. Ada dijual di Darussalam. Harga dia tak sampai RM100. Belilah kitab Risalah. Sangat berkat. Saya ni dulu di Mesir, saya suka baca Risalah dekat maqam Imam Syafi'i. Tapi di Malaysia tak boleh buat lah. Saya orang kata kuburi pula. Kalau saya teringin nak baca Risalah, saya pergi maqam dia, bukanlah pergi baca dengan Imam Syafi'i tu, tapi seronok kita baca di tepi dia. Bukanlah saya pergi tadah, wahai Imam Syafi'i, dengarlah bacaan saya ni lah. Tak ada. Itu jadi khurafat. Tapi kita ambil keberkatan, baca kitab dekat maqam dia. Seronok, dia rasa ada feeling sedikit. Baik. Dan pembuktian-pembuktian yang lain, saya mengkaji usul fiqh, semua mazhab akan kaji usul fiqh Syafi'i. Kitab Mustasfa, Imam Ghazali rahimahullah, diringkaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Radatul Nadhir. Dia ringkaskan Mustasfa. Imam Ibn Rushdi Al-Hafid ringkaskan kitab Mustasfa dalam kitabnya Al-Mukhtasar. Dan disyarahkan oleh kitab Malikiyah, oleh ulama Malikiyah. Pelbagai mazhab mengkaji pemikiran Syafi'iyah
walaupun mereka dalam penulisan mereka rad balik. Hatta Al-Imam Jassas di dalam kitabnya Fusulun fil Usul, awal sekali dia kritik Imam Syafi'i. Dalam bab Al-Bayan, Imam Syafi'i meletakkan 4 peringkat bayan di dalam Al-Quran ataupun dalam Asy-Syariah. Nak menunjukkan semua orang mengagungi Imam Syafi'i. Dia tak kritik ulama lain, tapi dia kritik dalam bukunya Usul Fiqh, ada 4 jilid, mengkritik Imam Syafi'i. Apa mesti kritik Imam Syafi'i? Apa mesti kritik Imam Syafi'i? Sebab imam-imam mereka tidak ada kitab Usul Fiqh. Walaupun dia pakai Usul Fiqh, cuma tidak ada. Jadi nak bahas, patut dia bahas imam dia apa? Tapi dia bahas imam kita. Bukan ta'assuban, tapi kelebihan yang Allah beri kepada Imam Syafi'i rahimahullah. At-tariqah tsaniyah istikhrajul qawaidil 'ammatil fiqhiyah li kulli babin min abwabil fiqh. Ini rendah sikit martabat ni, zaman tidak ada mujtahid, dia keluarkan kaedah. Ini dipanggil extraction. Daripada setiap bab fiqh jadikan kaedah. Wa munaqashatiha wa tatbiqil furuq 'alaiha. Munaqashah, dan kita melaksanakan fiqh baru berdasarkan kaedah, tapi dia tidak kuat. Maknanya kalau ijtihad yang keluar daripada kaedah fiqhiyah lawan dengan usul fiqh menang. Kalau berlaku pertemuan. Sebab itu fatwa yang berdiri di atas kaedah mudah dikritik. Walaupun dia sah berfatwa dengan dia, banyak orang kata ni al-'adatu muhakkamah, al-aslu fil asya' al-ibahah. Bukan tak boleh. Okey, tetapi selalunya akan dikritik balik. Sebab dia punya kekuatan tak sama dengan kekuatan usul fiqh. Fayastantiju qawaid al-bay', maka kita dapat menatijahkan. Istintaj ini maksud dia kita buat satu kesimpulan. Kita panggil istintaj. Lawan dia istiqra'. Qawaid al-bay' 'ammah matalan. Al-aslu fil bay' adalah apa? Muamalah adalah al-ibahah, al-hillu, al-halal. Bila orang tanya, apakah hukum kita jual barang ni? Halal dulu. Ni secara am lah. Bitcoin halal dulu. Kalau nak mengharamkan Bitcoin kena ada dalil. Dia terbalik. Dia macam tu. Kalau harus tak perlu berdalil. Nak haram tu perlu kepada dalil. Itu dipanggil apa? Qawaid. Lebih kurang 30 kaedah. Ada orang kumpul tak sampai 30. Dia lebih. Ada kaedah fiqhiyah muamalat dikumpulkan oleh Ali An-Nadawi, anak murid pada Abu Hasan Ali An-Nadawi. Ada 3,000 kaedah fiqh dalam muamalat. Itu yang umum dan detail. Ada 3 jilid. Dan buku tu tak ada di pasaran. PDF ada kot, dah habis dah. Ada 3,000 kaedah fiqhiyah dalam muamalat. Dan Al-Burno buat kaedah fiqhiyah ada 14 jilid mengumpulkan ribuan kaedah fiqhiyah dalam 4 mazhab. Muhammad Zuhaili kumpul qawaid 4 mazhab, ada lebih ratusan kaedah fiqhiyah. So kalau kita nak mendalami, banyak kitab-kitab yang kita boleh explore. Jadi asatizah boleh cek kat PDF, tak mau beli pun tak apa, baca kat PDF, baca tengok. Di sinilah bila kita baca, kita dapat merumuskan kepada masyarakat. Masyarakat ni perlukan coklat daripada kita. Dia tak perlukan kitab, dia perlukan coklat. Kita buat coklat, kita bagi. Tapi coklat tu biarlah coklat yang valid. Coklat yang halal. Halalan thayyibah. Okey, kita berehat dulu di sini. Itu cerita dia. Kita akan baca pula masalah yang ke-14. InsyaAllah kita akan habiskan 65. Saya hurai. Baca kaedah saya hurai sikit contoh sampai kita dapat 65 kaedah insya-Allah. Dan kita harap semua boleh hafal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik perbahasan kita muka surat 14. Oh, ada nak buat di hotel semangat. Duduk rumah boleh baring Ustaz. Duduk rumah. Qala i'lam yanbaghi li talibi kulli talibin fi ayyi 'ilmin ay yatasawwarahu hatta yakuna 'ala basiratin ma fi taqaddubihi aw 'ala basiratin tammatin wa dhalika bi ma'rifati mabadi'il 'ashara allati nadama 'allama Sabbana fi qawlihi. Ini kita Ashmuni ya. Jadi kita kena hafal mabadi' 'ashara. Mabadi' 'ashara ni tuan-tuan,
kita boleh letak dalam semua bidang ilmu. Definisi dia, maudhu' dia, siapa yang buat, dia punya faedah dia. Ini boleh hafal ya. Dia Bahar Rajas. Inna mabadi'a kulla fannin 'asharah al-hadd wal mawdu' thumma thamarah wa fadlu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu istimdadu hukmu syari' wa masailun wa ba'du bil ba'd iktafa wa man dara jami'a hadza syarafa. So ada 10 mabadi' 'asharah. Yang pertama berkenaan dengan definisi. Setiap ilmu mesti ada definisi supaya kita tahu lebih berobjektif kita punya pembelajaran. So bila kita tahu definisi kaedah fiqhiyah, kita tahu dia bukan usul fiqh. Jadi ini di antara benda yang penting. Mengetahui setiap definisi bidang ilmu. Hatta matematik apa definisi dia. Kemudian subjek yang kita nak belajar, apa dia punya bahan pembelajaran asasi dia yang disebut sebagai maudhu'. So kaedah fiqhiyah kita bincang kaedah yang berkaitan dengan af'al mukallafin. Usul fiqh bincang maudhu' dia adillah. Mereka af'alul mukallafin. Sifat af'al mukallafin, halal, haram. Thumma thamara, apa faedah kita belajar usul fiqh? Kita boleh berijtihad, boleh mentarjih. Apa faedah kita belajar kaedah fiqhiyah? Kita boleh mengenal pasti setiap hukum di bawah satu kaedah. Hikmah dan maqasid dia. Kemudian kelebihan dia bahagia dunia akhirat lah, banyaklah kelebihan. Kalau dunia saja kita boleh jadi mufti, kita boleh jadi guru takmir. Kelebihan dia. Di akhirat insya-Allah adalah pahala dia. Nisbatun dia kategori apa? Kuliah apa? Kuliah syariah. Jadi kaedah fiqhiyah dia bukan ilmu usuluddin, dia adalah ilmu syariah. Nisbahnya kepada ilmu fiqh. Kalau matematik, ilmu riyadhah. Medik, sains. Matematik, ilmu riyadhah lah. So, kalau tasawuf, ilmu akhlak. Ilmu kalam pada usuluddin. Ulumul hadis, ilmu hadis. So setiap ilmu dia ada kuliah dia. Wal wadi', siapa yang buat? Tadi kita sebut tadi imam apa dia Hanafi itu nama apa? Tahur. Yang buta tu. Mana tadi? Ya, Imam Abu Tahir Ad-Dabbas, Imam Ad-Dabbas, ya. Dia yang mula-mula buat, dia buta. Nama dia kaedah fiqhiyah, asbah nazair, qawaidul fiqh. Macam-macam nama ada. Kemudian istimdad diambil daripada istiqra, diambil daripada fiqh, diambil daripada Quran, diambil daripada sunnah. So ini dipanggil istimdad, sos dia. Semua rujukan ilmu ini. Hukum belajar dia apa dia? Fardu ain kepada faqih, fardu ain kepada mufti, fardu kifayah secara umum dia. Kalau nak jadi mufti wajib lepas yang ni dulu. Kalau kita jadi mufti tak tahu kaedah fiqhiyah, macam mana? Jadi penerimaan jawatan itu berdosa. Kalau dari segi istilah governance dia panggil syariah governance lah. Tak ada good governance lah. Kalau seorang mufti itu dilantik, dia tidak faham ilmu ini, maka dia tidak memenuhi ethical good governance. Ya. Masail dia, pembahasannya kita bincang tentang kaedah-kaedah yang berkaitan dengan fiqh. Bukan kaedah akliyah. Akliyah adalah ilmu kalam. Bukan kaedah nahwiyah. Nahwiyah adalah ilmu nahwu. Jadi kalau siapa tahu semua benda ini, dia akan mencapai kemuliaan. Ini masalah yang kita kena baik. Kita tengok definisi dia pada muka surat 16. Boleh dah nak hafal kaedah tu. Ya'lam anna badil ahkam ya'ashara al-haddu thumma al-mawdu thumma al-thamara. Kemudian apa dia? Siapa boleh dah hafal lah? Wa fadlu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu istimdadu hukm syari' masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man darul jami'a haza asy-syarafa. Siapa boleh hafal alhamdulillah. Ingat, kaedah tu kalau kita ajar ilmu kalam pun, hatta ilmu tasawuf pun kita buat benda yang sama. Siapa yang meletakkan ilmu tasawuf? Sayyidi Imam Junaid. Bukan dia yang orang pertama, tapi dia yang bahas. Kemudian Abdul Qadir Jilani. Ya. So, semua ilmu macam tu. Ini guru saya pesan, Syekh Amrul Widani. Semua ilmu buat latihan. Hatta dia buat tesis pun dia buat berdasarkan kaedah 10 ni. Ini di antara benda yang kita perlu kembali kepada manhajiyatut tafkir. Makna dia manhajiyatut tafkir ini kita kena terang kepada masyarakat definisi ilmu dulu.
Ilmu tasawuf ialah tasfiyatul qulub. Fokus tasawuf kepada tasfiyatul qulub. Pembersihan jiwa, mahabbah, syauq. Bukan karamat. Karamat bukan ilmu tasawuf, ya. Karamat adalah hadiah daripada Allah. Qala Tajuddin As-Subki fi qawaidihi. Ini definisi kaidah. Al-amrul kulliyu, kaidah umum alladhi yantabiqu alaihi juz'iyatun kathirah. Yang mana fiqh banyak diambil dari bawah, yang terletak di bawah kaedah ini. Juz'iyat maksud dia furu'iyat. So sama saja juz'iyat, fiqh, furu', suar, suwarun, semuanya umlah wahidah. Semuanya mutaradifan. Tufhamu ahkamuha minha. Difahami fiqh daripada kaedah ini. Al-umur bimaqasidiha. Wujubun niyah inda salat, inda wudu', inda al-ghusli, inda al-mashi, inda al-tayammumi, inda al-sham, inda al-hajj, inda. Dia punya fiqh masuk dalam benda tersebut. Wa minha ma la yahtassu bibabin. Ada yang bersifat umum, tidak berkaitan dengan satu hukum saja, satu bab saja. Masuk dalam ibadat, masuk dalam muamalat, masuk dalam jenayah. Kaqaulina al-yaqin la yazul bisyak ataupun la yuzalu bisyak. Jadi dia bukan sekadar dibincangkan dalam ibadat, tapi dibincangkan dalam jenayah. Banyak bab dia masuk. Wa minha yahtassu bil bab. Dia ringkas. Ni dia panggil, kita ada muqaddarat. Wa minha yahtassu bi babin. Ini dia panggil dawabit fiqhiyah. Dawabitu fiqhiyah. Sama seperti kita sebut qawaid fiqhiyah, boleh juga disebut sebagai dawabitu fiqhiyah. Kullu kafaratin sababuha ma'siyatun fahiya 'alal fawri. Ini kaedah kafarah. Bila seseorang itu bunuh orang dengan sengaja, dia kena kafarah segera. Ikut Syafi'iyah. Bila dia berjimat Ramadan dengan sengaja, kafarah dia kena dengan segera. Tapi kalau dia terbunuh orang dengan tak sengaja, kafarah dia boleh buat cara slow-slow. Wal ghalibu fi mahtassa bi babin wa khusida bihi nadmu suwarin mutasyabihatin yusamma dhabitan. So dhabit, semua dhabit adalah kaedah, bukan semua kaedah adalah dhabit. Kullu dhabitin qa'idatun wa laysa kullu qa'idatin dhabita. Dapat tak? Dapat tak? Kullu dhabitin qa'idatun wa laysa kullu qa'idatin dhabita. Itulah definisi kaedah fiqhiyah. Kalau kaedah, apa definisi usul fiqh? Jadi usul fiqh ialah ma'rifatu adillatil fiqh ijmalan ataupun dalailil fiqh ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Mengenal adillah ahkam cara dan detail terhadap adillah ijmaliyah seperti Quran, Sunnah, dan mengenal cara berinteraksi dengan dalil dan mengenal siapakah mujtahid. Itu ilmu usul fiqh. Dan kita terang miraran, usul fiqh memfokuskan 3 benda.